Okey, kita rekodkan dan juga inilah soalan-soalan set UASA yang kedua, okey, iaitu bahagian B. Kita fokus pada bahagian B untuk menjawab soalan. Okey, bahagian B pada hari ini. Jom kita tengok. Bahagian B, geografi biasanya akan disediakan, okey, iaitu peta-peta topografi seperti ini. Okey, jadi kemudian diberikan juga petunjuk-petunjuk untuk memudahkan kamu. Dan kemudian kamu terus diberi soalan tentang yang ini. Contohnya soalan nombor 1. Berapakah jarak jalan raya yang tunggal daripada RG 93136 serta juga ke RG 000351. Baik. Untuk pengetahuan kamu, pastikan bahawa kamu dapatkan betul-betul kat mana RG-RG ini. Okey. Jadi RG 931363 contohnya okey 931363. Okey, so kita tengok peta 931 di sini. Okey 931 di sini. Okey, dan kita bukan sebelah dia. Okey, dan juga 36363. Bermakna 363 kat mana cikgu? Yang ini. 363 kita boleh assume yang ini daripada simpang tu lah. Daripada simpang persilangan tu kan. Daripada situ, okey. So kita tahu ada jalan tu sampailah ke mana? Okey, kita tengok soalan RG 000351. Baik, 000351. Ini 000 kemudian 351. 000351. So kita boleh buat 000 maknanya kat sini lah. 000 maknanya kat sini. Okey, 000 kemudian 351. 351 di sini. Nampak tak di sini? 351. Bermakna jalan raya yang kamu kena ukur adalah daripada sini, bawa ikut jalan raya ni, okey, sampailah ke bawah dan pergi ke sini. Okey, pergi ke sini. So dari hujung ke hujung. Jadi gunakan, okey, kalau jalan, okey, kita kata sebagai jarak jalan raya yang lurus, boleh guna pembaris. Kalau sedikit bengkang-bengkok, sedikit macam ni, ada sedikit bengkang-bengkok, tak apa, boleh guna anggaran-anggaran. Okey, melalui pembaris. Tapi kalau katakan bengkang-bengkok yang banyak, kena guna iaitu jalur kertas. Baik, ada siapa kat sini ada tengok video cikgu tentang bagaimana nak mengukur jalur kertas? Okey. Hari tu cikgu tahu bagi tahu kan, kalau nak tengok macam mana nak ukur pakai jalur kertas, boleh tengok video cikgu yang cikgu tunjukkan hari tu. Ada tengok tak? Ada? Okey. Baik. Jadi tak ada tak ada. Ya, tak apa, korang dah tahu semua kan? Baik, kalau kamu ukur betul-betul berapa sentimeter, ingat teknik dia berapa sentimeter dan kemudian kamu kena darabkan dengan skala. Ingat, skala 1/50,000. Maknanya 1 sentimeter bersamaan. Okey. Oh ya ke Lily? Okey, baik. 1 bersamaan 0.5. Ya, 1 sentimeter bersamaan 0.5 kilometer. Bermakna 2 sentimeter ni bersamaan 1 kilometer. 2 sentimeter bersamaan 1 kilometer. Jadi bila kamu dapat cari semua, darabkan, okey, dan kamu akan dapat jawapan jarak jalan raya itu di antara 7 kilometer, okey, 7 kilometer hingga ke 7.3 kilometer. Okay. So mana-mana yang terhampir kat situ 7 hingga 7.3 km itu dikira sebagai betul sebenarnya. Itu dikira sebagai betul. Okay. Sebab dia mesti ada range, dia tak boleh exactly sangat. Biasanya dia ada range sikit. Baik. Soalan yang B. Okay, nyatakan rujukan grid. Okay, 6 angka simpang 4 Pekan Pasir di bahagian utara peta topografi. Rujukan grid 6 angka
Simpang 4 Pekan Pasir. So kalau kita lihat Simpang 4, okey, iaitu Simpang 4 Kampung Pasir ke? Ni dia kan. Di bahagian utara tu yang ini. Okey, so bagaimana nak buat macam ni cikgu? Okey, kamu buat begini. Okey, dan turun ke bawah. Okey, dan kemudian kamu tengok yang ini, kamu bawa ke kiri. Bawa ke kiri. Daripada situ, okey, kalau kamu lihat di sini, daripada situ kamu boleh bahagikan kepada berapa agak-agaknya? Kamu bahagikan kepada 10 bahagian kan? 10 bahagian. So sini ada, okey, 1, 2, 3, 4, 5, okey, 6, 7, 8, 8 ni, 9 dan juga 10. So sini kamu anggaplah cikgu tak boleh guna exactly sebab dia pakai pen ni. So sini 968. Okey, 968. Kemudian sama juga macam kat sebelah sini. Pun kamu buat yang sama. Okey, kita tahu kat tengah-tengah ni 5. Okey, 5, 6, okey, 7, 8, 9 dan juga 10. So sini mungkin 7. Mungkin 7 ataupun 6. Jadi kamu boleh buat anggaran bahawa dekat bawah ini adalah 968. Okey, 968 dan yang di atas tu adalah 37, 377 atau 376 pun boleh. 377. So, kamu boleh tulis kat situ iaitu RG 968. Okey, kat sini. Okey, RG kena ada perkataan RG huruf G. RG 968 377 macam ni. Okey. So di situ. Okey, kamu kena tuliskan jawapan dia. Baik. Kemudian kita lihat okey. Nyatakan 2 tanaman kontan yang diusahakan dalam segi 4 grade yang berikut. Okey, 2 tanaman kontan. Kalau kamu tak jelas tanaman kontan tu apa, sebenarnya adalah tanaman-tanaman, okey, iaitu tanaman-tanaman yang diusahakan secara besar-besaran. Tanaman kontan. Tapi kalau kamu tak tahu masuk kontan, tengok tanaman apa yang ada kat sini. So 93 hingga 95, 37 hingga 39. Okey. So 93 hingga 95. Okey, di sini 93 hingga 95 kat sini. Dan juga 37, 39. Is it? Okey. 37, 39. Okey, 37 hingga 39 dekat atas ni. Okey, kalau kita tengok 37, 39 kat sini dan inilah kawasan dia. So apa yang ada di kawasan itu cikgu? Baik, kamu tengok perhatikan betul-betul. Okey, ada kawasan iaitu kawasan tanaman seperti getah, ada lambang getah, okey, dan juga ada lambang kelapa sawit. So kecil, memanglah kecil. Memang kecil. Okey, memang kecil. Jadi, so ini adalah kita kata sebagai kawasan-kawasan tanaman getah dan juga ada kelapa sawit. So kalau ayat macam ni, macam mana cikgu? Okey, sila bina satu ayat yang ringkas. Macam mana? Okey, so kamu boleh tulis kat sini iaitu 2 tanaman kontan. 2 tanaman kontan yang diusahakan. Okey, kenapa Amal Kawi? Okey, dalam segi 4 grade ini, okey, ialah getah dan kelapa sawit. Kelapa sawit. Titik. Cukup. Apa yang buahnya nanti? Dah nak sama dengan kertas betul semasa exam. Okey. Nasib baiklah kan. Amal Kawi. Nasib baik korang dapat tengok soalan ini selepas exam. Kalau sebelum exam korang dapat tengok soalan ini, tak pasal-pasal cikgu di-charge sebagai bocorkan soalan. Okey. Jadi bukan cikgu tak bocorkan soalan cikgu tak bocorkan soalan. Baik. Okey. So kita lihat di sini. Okey.
jelaskan faktor. Cikgu ada tak kertas UAC sejarah? Ya Allah. Kertas UAC sejarah tu kan cikgu dah kongsikan dengan kamu dalam grup WhatsApp tu. Cuba tengok dalam grup WhatsApp sejarah tingkatan 2. Lupa. Itulah lupa. Okey. Dalam tu ada 2 set lagi. Boleh tengok. Dah siap bincang lagi. Okey. Mungkin sama. Mungkin sama ya. Baik. Kita lihat. Saya belum ambil exam sejarah. Ada siapa kat sini yang belum ambil exam sejarah ke? Anyone here yang belum ambil exam sejarah? Okey. Amal Qawi, Puhan, Arif. Bila exam kamu? Sejarah. Sejarah besok. Lily. Tuesday. Okey. Rabu. Okey. Baik. Kalau kepada yang pelajar-pelajar yang exam pada hari Rabu tu, hari Selasa ni sempatlah kita nak bincang. Tapi kalau exam kamu tu hari Isnin atau hari Selasa tu, tak sempat nak bincang. Jadi silalah tengok. Sila tengok video-video UASA exam kita yang telah cikgu kongsikan. Baik. So kita lihat di sini. Jelaskan faktor yang mempengaruhi tanaman. Semua orang nak lulus exam. Ya, betul. Faktor yang mempengaruhi tanaman di 1C ni. Maknanya, faktor yang mempengaruhi tanaman getah dan kelapa sawit. 4 markah. Baik, apakah faktor yang mempengaruhi tanaman tu? Ini kebat ke? Ini sebenarnya taklah kebat pun. Okey, iaitu antara faktor yang lain. Kalau kita lihat, kebat yang mempengaruhi tanaman di 1BC tu kan. Baik, di sini kita tengok Kampung Bukit Perah. Okey, kemudian juga kita ada kawasan Kampung Batu Gajah, Kampung Pasir. Okey. Ya, betul. Melimau Pasir, ya betul. Baik, sebenarnya okey, faktor yang mempengaruhi tanaman. Okey, iaitu kita boleh tulis iaitu bentuk muka bumi. Okey. Yang beralun. Beralun tu maknanya dia semacam itulah. Sedikit berbukit bukau. Okey, sesuai untuk penanaman okey, getah dan kelapa sawit. Ya, kelapa sawit. Baik, selain pada bentuk muka bumi, kita tahu juga okey, jenis tanah okey yang sesuai okey, iaitu tanah latrik. Okey, kalau kawasan Bukit Bukau ni, Bukit Beralu ni memang tanah latrik. Jenis tanah yang sesuai iaitu tanah latrik mempengaruhi tanaman. Iaitu tanaman seperti yang terdapat di kawasan tersebut. Begitu. Okey. So ini kita kata sebagai faktor-faktor, iaitu bentuk muka bumi, jenis tanah yang sesuai. Okey, selain daripada itu apa? Selain daripada itu iaitu faktor cuaca. Okey. Cuaca dan iklim Malaysia yang panas dan lembap. Panas dan lembap sepanjang tahun. Jadi ini tulisan cikgu besar sangat ni. Okey, cikgu kecilkan. Itu begini. So cuaca dan iklim Malaysia yang panas dan lembap sepanjang tahun juga mempengaruhi tanaman tersebut. Okey. Ya, bentuk muka bumi, jenis tanah, cuaca dan iklim. Okey. So 4 markah, kena bagi satu lagi cikgu. Ya, satu lagi. Iaitu akhir sekali dasar governance. Dasar governance ni maknanya apa? Iaitu dasar-dasar kerajaan. Maknanya dasar kerajaan juga membolehkan, juga mempengaruhi penanaman getah dan kelapa sawit. Dan kelapa sawit.
Titik. Baik. Kalau ada yang bertanya, mungkin bukan yang bertanya, memang ramai yang bertanya sebenarnya. Baik. Kalau ada ramai juga yang bertanya, cikgu, sebenarnya dasar governance ni macam mana? Baik, dasar governance tu sebenarnya adalah tindakan-tindakan kerajaan. Tindakan-tindakan kerajaan untuk menambahkan kawasan tanaman getah dan kelapa sawit. Nampak tak? Okey. Dasar governance tu adalah tindakan-tindakan kerajaan untuk penanaman getah dan kelapa sawit. Banyak ke? Banyak. Antara peranan kerajaan ni iaitu kerajaan membuka Felda, Felcra. Felda tu untuk penanaman getah dan kelapa sawit. Jadi itu adalah tindakan kerajaan. Itu dipanggil dasar governance. Governance tu kerajaan lah. Dasar tu ialah tindakan-tindakan matlamat-matlamat kerajaan. Jadi di sini, kenapa cikgu bagi banyak? Sebab cikgu tengok dia punya peruntukan markah dia 4. Peruntukan markah dia 4. Jadi bila 4 markah ni, cikgu bagi 4. Bentuk muka bumi, jenis tanah, kemudian cuaca dan iklim, serta dasar governance. Boleh faham? Boleh faham kenapa cikgu berikan sampai 4 kat situ. Okey, baik. Korang menyalin ke ni? Korang menyalin ke ni? Boleh. Lily, untuk soalan struktur, soalan bahagian B, kamu tak perlu hurai pun sebenarnya. Kamu tak perlu hurai pun sebenarnya. Okey, tak perlu hurai. Baik, Jasmine. Janganlah marah. Hati kamu marah je pula. Okey. Kalau nak ringkas hari ni macam mana? Jadi dah habis ringkas lah ni. Dah habis ringkas lah ni. Tersebutlah. Tersebut. Okey, tak apa. It's okay. Macam panjang je. Dah 4 markah. Jadi, dah 4 markah. Memang panjang. Kan? Korang tengok karangan DM korang. Karangan DM korang berapa markah? Ada yang 20 markah kan? Okey. Jadi, dah cukup 4. Yelah. Jadi kalau 20 markah tu biasanya 20 ayat ke itulah. Dia kena ayat yang banyak. Baik. Kita tengok soalan yang dinyatakan pandang darat fizikal. Pandang darat fizikal yang terdapat dalam segi 4 grip di bawah ini. So 93, 95, 33, 35. Nyatakan pandang darat fizikal dalam kotak tu. Pandang darat fizikal tak boleh ke antaranya bentuk muka bumi, selain itu jenis tanah, pun boleh juga. Boleh. Okey. Baik. Pandang darat fizikal. 93, 95, 33, 35. Okey. 93, 35. Yang mana ini dia. 93, 95, 33, 35. Baik, 93, 95, 33, 35. So, kawasannya adalah ini. Okey, apa yang ada? Pandang darat fizikal. Pandang darat fizikal ialah pandang darat semula jadi. So, apa yang ada? Hutan. Nampak sini? Ada hutan. Hutan Rizab Melayu berlimau tu kan? So, ada hutan. Baik, kemudian ada apa lagi kat situ? Ada apa lagi kat situ? Okey, hutan belukar dan juga ada kawasan tepi tu ada apa tu? Iaitu pasir kan? Yang ini kawasannya adalah kawasan pasir kan? Yang ini. Hutan Rizab, hutan, pasir dan juga adanya iaitu sebenarnya ada laut kat tepi tu. Okey, jadi kita boleh tuliskan kat sini
Okey, pandang darat fizikal. Okey. Okey. So pandang darat kecil sangat lah pula. Okey, baik. So kita boleh buat. Okey, iaitu boleh tulis pandang darat fizikal yang terdapat di kawasan ini, okey, ialah okey. Tengok berapa markah? 2 markah. Bila 2 markah, berikan 2 sahaja. Okey, iaitu hutan belukar, hutan belukar dan pasir. Okey, ada pasir kat situ ya. Jadi di situ kita boleh lihat, okey, iaitu itulah dia pandang darat fizikal. Pandang darat semula jadi. Baik. So ini untuk menjawab soalan yang D. Baik, soalan yang E. Berdasarkan bukti, okey, jelaskan kemudahan sosial yang terdapat di sekitar Batu Gajah di bahagian utara peta topografi. Jelaskan kemudahan sosial yang terdapat di sekitar Batu Gajah. Baik, so kita pergi kepada Batu Gajah. Okey, Batu Gajah di bahagian utara. Mana pula Batu Gajah? Ni kampung Batu Gajah. Okey, Batu Gajah. Bukan, kat sini, kat sini. Ni Batu Gajah. Okey, so kemudahan sosial ada apa ni? Ada klinik, ada sekolah, ada balai polis, ada BA kat situ. Balai polis, BA, klinik, sekolah kan. Kemudahan sosial. Kemudahan sosial bukan jalan raya. Jalan raya infrastruktur. Ingat jalan raya, jambatan, jamban tu semua infrastruktur. Ya. Kalau sekolah, klinik, balai polis itu kemudahan sosial. Nampak tak perbezaan dia? Nampak Sekali lagi cikgu mentionkan. Kemudahan infrastruktur iaitu seperti jalan raya, jambatan. Dia yang infrastruktur yang memang kita kata sebagai memang kemudahan untuk semua. Okey. Jadi itu adalah kemudahan infrastruktur. Kalau balai polis, okey, kemudian juga klinik, sekolah, itu semua kemudahan sosial. Itu beza dia. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk soalan yang terdapat pada ini, okey, jelaskan kemudahan sosial terdapat di sekitar Batu Gajah di bahagian utara. 3 markah. Ingat paling penting untuk kamu faham kenapa markah-markah berbeza. Kerana dia punya bilangan jawapan berbeza. Kalau 2 markah, 2 saja. Kalau 3 markah, 3. Jangan kau main 1, 1, 1, 1, 1. Jangan. Sebab itu kena perhatikan betul-betul peruntukan markah. Ya. Supaya kamu tahu, kena bagi 3 ni. Itu cara dia. Dia tak minta pun. Dalam soalan tak ada pun tulis 3. Tapi tengok markah. So markah itu jadi panduan kepada kamu. Bagi nama. Macam hutan risap. Tak perlu. Okay, tak perlu bagi nama. Hutan, okay, kita kata hutan belukar ke, hutan simpan saja ke, tak perlu bagi nama. Ya. Baik. So, kamu boleh buat ayat kemudahan sosial yang terdapat di sekitar Batu Gajah. Ialah ialah apa? Ialah klinik, sekolah dan balai polis. Balai polis. Baik, cukup 3 markah kat situ sebab klinik, sekolah, balai polis. Baik, ada beza ke belukar dengan hutan simpan? Beza. Belukar ni sebenarnya hutan yang tidak tebal. Tidak tebal. Contohnya macam sekolah kamu, kemudian di tepi sekolah kamu tu mungkin ada hutan-hutan sikit-sikit, kemudian belakang tu ada sungai. So hutan sikit-sikit tu dipanggil belukar. Ya, boleh. Sebab sebenarnya, Sasi, sebenarnya kalau kita lihat di sini, kemudahan sosial terdapat di sekitar Batu, iaitu dia minta kemudahan sosial 3 markah. So kamu mentionkan klinik 1 markah, sekolah 1 markah, dan balai polis 1 markah. Geografi sebenarnya bagi cikgu lah.
okey, agak mudah dapat markah. Sebab, okey, dia akan mengambil kira pengetahuan kamu dalam membaca peta topografi. Tak percaya, korang tengok tak? Korang tengok ni yang ini. Berapakah jarak jalan raya tunggal? Okey, dia bagi 2 markah. Tapi kamu bagi 1 je jawapan. Kenapa 2 markah cikgu? Sebab dia mungkin mengira tentang effort kamu yang mengukur daripada hujung ke hujung. Itu effort kamu 1 markah. See? Begitu juga dengan rujukan grade 6 angka. Effort kamu mengukur tu satu-satu ditambah 1 markah. Kalau ada bagi lagi list semua ke tak payah? Tak payah, tak payah. Okay. Jadi kalau macam yang ini kan, kenapa cikgu saya buat satu ayat bagi 3 poin dapat 3 markah? Sebab effort kamu pergi cari. Pergi tengok kat peta, cari dekat bahagian utara, tengok kat mana, tengok simbol. Itu diberi 1 markah. Nampak tak? Faham tak rasa? Faham tak korang semua? Sebab itu ada effort. Effort untuk, dan effort itu diberi markah. Okay. Baik. Jadi sebab itu penting. Okay. Okey, cikgu hari tu waktu jawab exam dia ada tanya, sebagai pegawai apa yang kamu lakukan untuk banyakkan penduduk kat tempat yang tak ada penduduk atau sedikit penduduk? Dia bagi grid spesifik. Markah dia tak sikit. Apa jawapan paling selamat yang kita boleh jawab? Baik, so soalan kamu okey, sebagai pegawai apa yang kamu lakukan untuk banyakkan penduduk? Okey, baik. So, kalau kita lihat di sini, ini soalan daripada rakan kamu. Dia tanya soalan ini. Okey, iaitu, okey. Baik, sebagai pegawai di sini, apa yang kamu lakukan untuk banyakkan penduduk kat tempat yang tak ada penduduk atau sedikit penduduk? Baik, sebenarnya, okey, sebagai pegawai, ini penting ni kan tahu ni. Okey, untuk banyakkan penduduk kat tempatku, mesti banyakkan apa? Banyakkan kegiatan ekonomi. Banyakkan kegiatan ekonomi. Seperti apa? Seperti perindustrian, kemudian juga kena ada pendidikan, kemudian juga ada perdagangan. Nampak tak? Jadi ini akan menggalakkan orang untuk berhijrah ke tempat itu. Kerana apa? Kerana semua ini akan menyebabkan apa? Okey, membuka peluang pekerjaan. Membuka peluang pekerjaan. Okey. So jangan nak kita buat berapa? Buat berapa ayat? Okey. Ini biasanya bergantung pada markah lah. Yang ini bergantung kepada markah. Jadi cikgu tahu korang akan fikir macam mana untuk banyakkan penduduk kat tempat yang tak ada penduduk atau sikit penduduk. Macam mana nak banyakkan penduduk? Mesti kamu akan fikir apa? Mesti nak kena banyakkan kelahiran. Kan? Banyakkan kelahiran apa semua. Bukan. Bukan itu semata-mata. Korang ni fikir pasal tu je. Bukan kelahiran. Bukan. Itu sebenarnya. Lah, kalau kamu tak tanya, Ain. Kamu tak tanya? Okey. Soalan 2. Kita tengok sini. Namakan angin monsun yang bertiup di kawasan dalam peta 2. Ini angin monsun apa ni? Angin monsun. Okey. Angin monsun apa? Angin monsun timur laut. Betul. Okey. Angin monsun timur laut. Berikan 2 kawasan di Malaysia yang menerima hujan lebat semasa tiupan angin monsun. Berikan peluang kerja. Boleh. Boleh. Okey, menerima hujan lebat. Seperti tiupan angin monsun ni, iaitu di mana? Iaitu di Pahang, kemudian juga di Terengganu, ataupun juga di Kelantan. So, itu pun boleh. Pahang dan juga Terengganu. Baik. Okey, baik.
Namakan dua ciri angin monsun tersebut. Dua ciri angin monsun. Baik, cirinya yang pertama sekali iaitu apa? Dia bertiup pada bertiup pada bulan November hingga Mac setiap tahun. Itu memang fakta yang kamu kena ingat. Dan juga kita boleh tulis iaitu bermula. Angin bermula dari kita kata bahagian tengah. Bahagian tengah benua Asia. Dan bergerak menuju ke Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Gitu. Okey. Jadi ini tentang angin monsun timur laut. Baik. Dapat? Okey. Kita tinggal 15 minit je ni. Tak sempat nak bincangkan semua soalan ni. Okey, tapi tak apa. Sebenarnya soalan-soalan ni pun telah pun cikgu kongsikan. Dia punya skema jawapannya di dalam grup WhatsApp. Cikgu telah kongsikan skema jawapannya di grup WhatsApp. So hopefully kamu boleh jadikan itu sebagai rujukan. Hari ini sebenarnya kita bincangkan bagaimana nak menjawab soalan. Bagaimana bukan bincangkan apa jawapannya. Jawapannya kamu boleh tengok dekat dalam skema jawapan. Tapi bagaimana nak menjawab, itu penting. Baik. Boleh tak kita pergi terus kepada bahagian esei? Boleh kita terus pergi kepada bahagian esei tak? Boleh Oh ya, satu lagi. Sebelum terlupa, cikgu pesan pada semua pelajar, make sure kamu semua pastikan bila kamu belajar, bila kamu periksa ke apa ke, always remember bawa air kosong banyak-banyak. Bawa air kosong banyak-banyak. Sebab belajar ni sebenarnya akan menyebabkan badan kamu dehydrated. So banyakkan minum air. Banyakkan minum air. Air kosong lah. Jangan order air coke lah bagai apa semua. Cikgu, kawan saya kata soalan subjektif dan esei semua kebat. Tidak. Dia faham tak apa itu kebat? Kau tanya dia balik, faham tak apa itu kebat? Kebat ni soalan-soalan macam mana? Betul ke? Tak. Ini soalan fakta. Ya, boleh Sasi. Ini soalan fakta. Ini soalan fakta. Ini soalan fakta. Ini juga soalan fakta. Terangkan tentang proses pembentukan angin. Jelaskan kesan tiupan angin monsun tersebut pada nelayan tinggal di bacok. Itu fakta. Mengapa tiupan angin tersebut tidak menjejaskan kegiatan perikanan di pantai barat Malaysia? Ini baru kebat. Ini baru kebat. Berapa banyak? 1. Nampak tak? Itu kebat. Serupa juga macam yang ini semua tak ada kebat. Ini semua soalan satu ni semuanya adalah soalan fakta. Soalan fakta. Yang ini baru 1 kebat. Jadi begitu juga soalan nombor 3. Yang 3A fakta. Soalan 3B, matlamat teknologi hijau diperkenalkan, itu fakta. Terangkan kepentingan teknologi hijau dari segi sosial. Juga itu adalah kita kata yang ini adalah sebagai kebat. Itu kebat. Itu je. Jadi bukanlah semuanya soalan kebat. Bukan semua soalan kebat. Jadi banyak soalan fakta. Baik. Kalau kita pergi kepada soalan bahagian C macam ni. Soalan bahagian C kepada pelajar yang belum menjawab soalan-soalan esei ke kan, atau belum menjawab soalan geografi, paling kritikal sebenarnya adalah apabila kamu memilih soalan apa yang kamu nak jawab.
Itu paling kritikal. Iaitu kamu kena pilih soalan yang kamu memang yakin boleh jawab semua. Contoh, 4A. Terangkan faktor berlakunya fenomena pulau haba. Okey, apabila udara terperangkap di kawasan yang banyak bangunan, banyak bangunan yang berkaca dan bangunan dibina rapat-rapat. Jadi ini menyebabkan haba terkumpul dan haba tidak terlepas. Dan kawasan pinggir bandar pula, suhunya lebih rendah daripada suhu di kawasan bandar. Ini menyebabkan fenomena pulau haba. Okey, boleh? Jelaskan kesan fenomena pulau haba kepada penduduk yang tinggal di pusat bandar. Oh, okey. Kita tahu menyebabkan apa? Ketidakselesaan, kemudian juga penggunaan elektrik yang tinggi kerana perlu menggunakan penghawa dingin. Pendingin hawa untuk menjejukkan rumah dan sebagainya. Bolehlah kot. Macam tak yakin. Kita tak yakin tak perlu. Ya dulu. 5A. Jelaskan tentang kepentingan sistem pengangkutan lestari. Alamak cikgu, saya tak reti sangatlah cikgu, pengangkutan lestari ni macam mana? Uraikan amalan pengangkutan lestari yang boleh diamalkan oleh penduduk di kawasan pusat bandar dan pinggir bandar. Macam susah je cikgu. Next. 6. Maklumat berikut berkaitan dengan kawasan yang mengalami iklim tundra. Jelaskan tentang ciri-ciri suhu di kawasan beriklim tundra 4 markah. Ini macam boleh ni. Suhu dia mesti daripada 0 darjah sehingga ke negatif kan. Suhunya lebih rendah. Dan mereka mungkin mengalami musim panas yang pendek, tapi musim sejuk yang panjang. Jadi kita kata ini boleh ni. Bagaimanakah faktor iklim tundra mempengaruhi kegiatan manusia setempat? Iklim tundra ini mempengaruhi kegiatan manusia setempat. Fikir balik. Orang-orang di iklim tundra ni pekerjaan mereka apa? Iaitu lebih kepada berburu binatang. Dan juga menangkap ikan. Sebab apa? Faktor iklim tundra ni menyebabkan mereka tak sesuai. Tanah mereka tak sesuai untuk pertanian. Tak sesuai untuk bercucuk tanam. Jadi, bolehlah ni? Boleh. So soalan nombor 6, D. Boleh. Baik. Kemudian, so dah pilih satu. Soalan 7. Jelaskan kesan pengangkutan terhadap masyarakat di Asia. Kesan pengangkutan. Sebenarnya memudahkan pergerakan, menyampaikan dari satu tempat ke satu tempat lain. Bolehlah. Bagaimanakah faktor aktiviti manusia menyebabkan fenomena pemanasan global? Bagaimana faktor aktiviti manusia? Aktiviti manusia seperti apa? Banyak. Perindustrian, pembakaran hutan, penebangan pokok, menyebabkan itu semua apa? Pemanasan global. Bolehlah ni? Jadi, so kamu rasa macam menjelaskan kesan pengangkutan ni macam boleh ni terhadap masyarakat di Asia? Boleh. So, bulatkan. Dah bulat 6, 7, kamu boleh mulakan untuk menjawab soalan. Jawab soalan. Ingat, jawab soalan mengikut peruntukan markah. 4 markah, 4 lah isi. Kalau 6 markah, 6 lah isi. Begitu. Jadi, dengan cara itu, kamu telah memilih jawapan yang betul, soalan yang betul, dan juga kamu terus memulakan menjawab. Jadi ini adalah usaha untuk kamu maksimumkan markah untuk geografi. Jadi, macam mana cara nak jawab soalan-soalan macam ni, cikgu? Sama. Seperti mana yang kamu belajar dalam sejarah, seperti mana yang kamu belajar membina ayat jawapan yang cikgu ajar di geografi ataupun sebagainya. Itu cara membina ayat daripada ayat soalan dan teruskan kepada masukkan fakta-fakta. Jadi itu cara-cara bagaimana untuk menangani bahagian C. Nanti bahagian C ada soalan tentang kenapa kenderaan di Sarawak dan Sabah tidak secanggih di Malaysia Barat. Baik, kenderaan di Sarawak dan Sabah tidak secanggih di Malaysia Barat sebab apa? Mudah je soalan ni. Kenapa kenderaan di Sarawak dan Sabah tidak secanggih di Malaysia Barat? Pertama sekali, cikgu letakkan kat sini ya.
So, pertama sekali kerana apa? Kerana bentuk muka bumi. Okey. Bentuk muka bumi itulah sebenarnya menghalang kita kata pembinaan. Menghalang pembinaan kita kata infrastruktur jalan raya. Jalan raya. Dan juga jalan kereta api. So, itu bentuk muka bumi. Kemudian juga yang kedua kita boleh bagi tahu selain daripada jenis tanah yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai. Kita boleh bagi tahu iaitu jenis tanah yang tidak sesuai, maknanya jenis tanah yang polos. Yang polos ni maknanya yang mudah untuk dia tidak grip. Tanah tu dia tidak kukuh. Menyebabkan tanah tidak kukuh. Tidak kukuh untuk dibina sebarang infrastruktur. Itu pun boleh. Yang tidak sesuai bentuk muka bumi, jenis yang tanah yang tidak sesuai. Kemudian juga kita tahu bahawa jadi satu lagi iaitu mungkin juga kekurangan aktiviti ekonomi di kawasan Sabah Sarawak, di Sabah dan Sarawak. So, kekurangan aktiviti ekonomi di Sabah Sarawak menyebabkan kita kata bahawa pengangkutan tidak perlu kita kata ditingkatkan. Pengangkutan tidak perlu ditingkatkan dia. Maknanya kemudahan pengangkutan tidak perlu ditingkatkan. Sebab kekurangan aktiviti ekonomi di Sabah dan Sarawak. So, ini antara perkara-perkara yang kalau kamu tengok, cikgu terus bagi pada poin fakta huraian. Fakta huraian. Terus bagi macam tu. Dan kemudian terus membina ayat jawapan. Terus je. Jadi ini teknik yang sebenarnya kamu kena terus. Okey, apa lagi? Jangan menung. Ini berapa markah? Ini 6. Bentuk muka bumi 1, menghalang pembinaan infrastruktur jalan raya, jalan kereta api. Ini 1. Jenis tanah yang tidak sesuai. 2. Tanah tidak kukuh untuk dibina sebarang infrastruktur. 4. Kekurangan aktiviti ekonomi Sabah Sarawak. 5. Kemudahan pengangkutan tidak perlu ditingkatkan. 6. So, 6. Okey. Jadi, inilah kaedah bagaimana untuk menjawab soalan-soalan isi. Dan ingat, macam cikgu selalu cakap, berani